Masuk tengah. Depan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram azmin azam syukur al-Fatiha. A'udzubillahi. ثم إلى الشيخ عبد الصمد بن صالح القلنداني بن صالح بن محمد صالح القلنداني شيخ لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال مؤلف الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. يا معلم رب الحكمة علمني يا معلم رب الحكمة علمني يا معلم رب الحكمة علمني. رب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعلني من لدنك نصيرا أقدم إليك بين ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح القابض الباسط الخافض المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الكبير الحفيظ المكين الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم مقدم المؤخر الأول الظاهر الباطن الوالي المتعلم مغني المانع الضار النافع الضار الهادي المنيع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي شيء وهو السميع. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك. إن الله جل ليس فيها هورا ولا قصور ولا لبنا ولا عسل ولكن يتجلى فيها ربنا ضاحكا إلا وهي القلب العارف بالله. Muka surat 5 bagi atas sekali. Buka surat 5 atas sekali. Kau ada muka surat tak? Kau muka surat kau ada koyak. Baik, nak bahagikan cerita di antara hal keadaan mula-mula tengok. Wah, nampak dalam keadaan kitab ni nipis. Dia seret sakit sikit-sikit dalam keadaan dia seret bagaimana pemikiran manusia. Dalam bab yang lepas setelah di antara minta di antara kosongkan hati, kayakan hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manjatkan di antara syukur nikmat yang Tuhan bagikan kepada dia. Jadikan dia daripada golongan ahlillah yang hal keadaan hidup dia tak ada lain kepala otak dia dok mikirkan bagaimana nak menunjukkan pengabdian yang baik kepada Tuhan. Itu syarat bagi orang yang nak dapat di antara kepak marifat, itu syarat dia. 24 jam dalam benak dia, dia merasakan kehinaan tazadul, merasakan tentang ubudiyah, kehambaan dia kepada Allah. Dia buktikan kepada Tuhan, dia buktikan dalam hati dia, tunduk hal keadaan perbuatan yang zahir, akur pada seluruh arahan yang zahir dan akur segala di antara larangan yang zahir. Kemudian pada batin ni dalam keadaan bermujahadah, dia tahu pantang larang apa di antara kebencian Tuhan pada nafsu manusia. Allah benci pada riya, takabur, ujub, sum'ah, hasad, dengki dan sebagainya. Allah tak suka di antara sifat-sifat manusia yang berada dalam batin yang kotor-kotor. Lalu ditunjukkan, dia bagi matan saja tuan-tuan. Benda nak kena mujahadah sendiri.
Pasal benda ni dia tak boleh cakap lain. Kalau cakap kau orang kasar. Orang Melayu ni ada satu sombong bodoh dia tak boleh tegur. Orang Melayu ni ada satu lagi sombong bodoh dia tak boleh dikritik. Orang Melayu ni tak boleh dalam keadaan nak pula macam tu. Nak dia pula pegawai tinggi-tinggi, masuk kuliah tiba-tiba kena bodoh. Apa tak marah? Dia pernah jadi cikgu dah berapa tahun jadi guru besar. Dah 50 tahun orang tak ada bodoh ke dia. Tapi kitab ni bodoh kan dia. Marah dia tuan-tuan. Kalau nisbah di antara orang yang mengaku diri dia pandai nak bertemu kepada zat yang maha berilmu, maka batal bagi solat hakikat. Bagi orang yang mengaku dia ada kudrat nak bertembung, bersemayang, berlaku-berlaku antara dua kudrat, maka batal pada hakikat solat. Pada hakikat zahir dia sah lagi. Kalau di antara orang yang meletakkan di antara bahawa ibadat itu kepunyaan dia berlandaskan daripada diledak hal keadaan diledakkan daripada iradat dia berlaga dengan iradat ketuhanan, maka batal bagi solat batin. Bagi hal keadaan yang mereka mengatakan bahawa pendengaran di keadaan dia yang mendengar, pada hakikatnya dia yang berkata-kata, dan pada hakikatnya dalam keadaan dia yang melihat. Hal keadaan apabila berlaku di antara dua penglihatan, dua pendengaran, dan berlaku salah satu daripadanya bila bertembung, maka batal bagi hakikat batin. Dia nak salah satu mesti hapus. Maka tenggelamkan dulu bagi perbuatan, bagi haulah dan kuah. Maka tenggelamkan lagi pengiktirafan kau pada hal keadaan menabik dada bahawa seluruh perbuatan ini dengan kekuatan, keinginan, cita-cita, keazaman dan kekuatan kau, matikan dalam haulah dan kuah, kudrat dan iradat Tuhan. Selagi benda dia tak jalan, dia takkan jalan dah tuan-tuan. Kadang-kadang Tuhan kasih dia pangkat sikit dia, tapi kaki tangan kerajaan, ujub, riak dalam kampung. Tu contohlah, jangan kau kecil hati. Kalau aku tak sebut kan, kau tak perasan kau tu riak. Faham? Jadi aku kena sebut. Dia macam budak-budak. Budak-budak ni kadang-kadang dalam kocik dia ada RM3 pun action. Budak-budak ni, kalau dalam kocik dia ada RM3 pun action. Ada orang ni antara pakai BMW dia tak ada dah dia berlaku riak takabur kat dia. Tapi kasih budak-budak muda ni wai suku action dia tuan-tuan. Pasal benda tu di dalam, dia bukan di luar. Faham? Jadi nak kena mujahadah betul-betul. Nak faham aku ni hamba. Allah tarik chip Tuhan yang bernama nyawa, aku adalah bangkai. Aku akan dimakan oleh ulat. Aku akan dihapuskan kehidupan. Hal keadaan jisim ajisam aku ni akan dihapuskan oleh Allah. Kullukum min turab wa adakum wa adam. Kullukum min turab, kullukum min adam wa adam min turab. Sekalian kamu daripada Adam dan Adam daripada tanah. Maka kita akan kembali hakikat tanah. Yang kita duk bela makan sate sedap-sedap, yang kadang-kadang nak panas duduk atas bara sekali, makan ikan bakar nak sedap-sedap. So hal kadang-kadang berasap-rasap kita makan lagi. Hal kadang kita nak makan lauk yang sedap-sedap, pergi restoran melantak. Restoran apa? Melantak. Kalau dekat Kuala Pilah ada satu lagi restoran Kebulo nama dia. Restoran apa? Kebulo nama dia. Makna orang Kubulo masuk dalam. Yang lapar Kubulo. Itu restoran orang lah. Ni sebab masa. Apa tujuan dalam keadaan memperjuangkan? Cari duit nak pergi makan. Cari duit nak makan sedap-sedap. Cari duit nak pakai pada hal keadaan sedap-sedap. Tujuan dan matlamat dalam keadaan memperhiaskan sesuatu jasad yang bakal bergelar mayat, yang bakal bergelar bangkai. Akhirnya pengabdian dia akan tunduk pada ketika itu. Selagi pengabdian ini dalam keadaan tak letakkan keikhlasan, sidik betul dia mengaku dalam keadaan zahir dan batin dia atau hamba. Yang dikenakan kemuncak bagi orang yang nak gapai bagi sayap makrifat itu adalah syirik. Dia benarkan Allah pada zahir dan batin. Dia tak ada lagi berwayang-wayang dalam agama, tak ada berpura-pura lagi dalam ibadat. Sama ada dalam watak zahir dia ataupun dalam watak batin dia. Kalau watak yang zahir ni manusia, setengah manusia. Hal keadaan setengah manusia. Bila mana dia kata dah berlaku pun hal keadaan macam-macam haruk piruk yang berlaku dalam masalah pada hari ini, masih lagi menunjukkan sifat bongkak, riak, takabur. Tak nak rujuk lagi pada Quran dan hadis. Ini manusia bongkak. Bongkak orang Negeri Sembilan, orang ni Melaka ni boleh bawa ke neraka. Bongkak orang Negeri Sembilan ni boleh urut. Faham? Dia bongkak, dia kena urut lah. Orang Negeri Sembilan bongkak dia lain. Faham? Orang Melaka bongkak dia lain. Tak sama. Jadi bila tak kata hal keadaan dia tak boleh nak akur. Padahal Quran dah terang, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Andainya kamu berselisih di antara sesuatu kamu, berikhtilaf, hal keadaan berselangkah di antara kamu, farudduhu, maka kembalilah kamu ila Allah, rujuklah kepada Allah, yakni Al-Quran, wa Rasul dan hadis. Macam mana manusia kata yang dia tak ada sifat sombong, padahal dalam keadaan Allah bagi sedikit daripada dia kekuasaan, lalu dia tidak yakin apa yang diturunkan oleh Allah melalui Muhammad yang mulia. Yang ini tanda orang yang takabur, orang yang bongkak, dia rasa ideologi dia lebih baik daripada Al-Quran.
Dia rasa apa idea dia lebih baik daripada hal keadaan hukum Tuhan. Lebih baik daripada hal keadaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun dia ni pakai jubah, pakai serban, songkok hitam pula tinggi, sama tinggi dengan KLCC punya songkok, tetapi nampak sebagai seorang yang tawaduk pada watak zahir, tapi akibat daripada dalam keadaan dia menolak bagi segala ketentuan daripada Allah, sifat takabur tu dah ada dalam jiwa dia, tuan-tuan. Yang tak sembahyang ni lagi lah kepala bapak takabur. Yang tak sembahyang ni lagi teruk dah. Pasal orang tak nak sujud ni memang sifat takabur. Iblis dituduh takabur pasal apa? Tak nak sujud dia. Faham? Iblis tu jadi takabur pasal tak nak sujud. Iblis tu jadi takabur, dia rasa dia baik. Itu je pun yang membuatkan dia kekal dalam neraka. Iblis tak rempit motor, dia tak bawa bosnya, tak ada. Dia pun tak main AS, tak ada apa. Dia tak ada main AS, dia tak ada apa, Iblis. Cuma sekadar dalam keadaan dia takabur saja. Itu saja pun pantang larang. Maka di antara syarat, di antara apa dikatakan dalam kitab ini, dia kata yang habarang yang bahawasanya bagi Allah Ta'ala itu hal keadaan satu syurga. Syurga yang Tuhan kurniakan kepada manusia dua. Satu syurga yang dinamakan Jannatul Akhirah. Syurga yang disiapkan di akhirat. Yang kedua, Jannatul Ajilah, syurga yang dipersegerakan di atas dunia. Apa di antara apa yang dikatakan syurga yang disegerakan di atas dunia? Ma huwa Jannatul Ajilah, Jannatul Ajilah ya Rasulullah. Apakah yang dikatakan Jannatul Ajilah ya Rasulullah? Hal keadaan jannah di syurga ini yang mana Allah bukakan hijab antara pandangan mata batin bagi seorang yang terbuka pintu makrifat, di mana dalam keadaan dia menyaksikan terus pada hadrat Allah setiap kali dia bersolat, tuan-tuan. Padahal orang tengok, kalau orang tanya tuan-tuan, kenapa tuan-tuan nak masuk syurga? Nak bidadari. Nak kenapa masuk syurga? Kebun buah-buahan. Kenapa nak masuk syurga? Dalam dia ada sungai nak mandi. Kenapa nak masuk syurga? Dalam dia ada sungai arak, ada sungai madu, ada sungai macam-macam sungai. Kenapa nak masuk syurga? Bidadari cantik-cantik. Bingung orang rumah tak nak ke? Dah tua dia dah komod, serikah pun tak tegang lagi nampak. Tu contohlah. Allahu Akbar. Kau tak percaya? Yang dua-tua ni, cuba serikah. Boleh tegang balik ke? Tak ada. Kau kecil-kecil air, kau tolak serikah. Tak tegang dia. Lagi bercuncun, lagi kulit dia ada. Itu tujuan macam. Tetapi ada satu yang sebalik daripada itu, yang manusia berselindung daripada balik nikmat. Kenapa di antara kau nak masuk syurga? Kerana aku yakin dengan satu perjanjian daripada Allah. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Pada hari itu wajah mereka membuak-buakkan akan cahaya, kerana mereka akan melihat wajah Tuhan mereka. Yang ini orang tak. Kenapa nak masuk syurga? Di situ ada pertemuan manusia akan melihat bagi wajah Allah. Faham tu? Itu yang orang tak. Kalau nak bidadari jalan lah, tak ada hal, tak ada kisah. Aiman pun tak kisah. Nak bidadari banyak. Kalau mengikut dalam fadail amal tu ada yang dikatakan sekurang-kurang dikurniakan 70 bidadari. Ada pun bidadari yang dah second hand punya dia kasih sekurang-kurang 32 bidadari. Dia kasih kecantikan dia. Yang tak ada hit, yang tak ada nipas, tak ada bersin, tak ada resdung. Tak ada resdung. Ini dapat bini resdung. Kau pakai minyak wangi pun dicium tak berbau. Boleh. Kau pakai minyak atar, malaikat subuh ke malaikat maut pun, bini resdung, dicium-cium tak berbau, cium-cium tak bau. Faham tu? Dalam tu dia tak ada hingos, dia tak ada bekahak. Faham? Bidadari yang kau dapat atas dunia ni buat apa? Kalau dia bangun pagi, bertepik kat bilik air. Bidadari tak ada. Dia tak ada kotor, dia tak ada ludah, tak ada apa. Jari dia dalam keadaan orang makhluk yang bercahaya. Jari dia letak sebelah matahari, nescaya gelap matahari pada ketika itu. Allah nak hiburkan hati kau. Dia ciptanya satu bidadari itu sebiji macam rupa bini kau. Tapi bukan bini kau. Bini dia tu kian salam dah. Pasal atas dunia lelaki duduk pergi masjid, dia duduk kat rumah tengok raja lawak, ketawa tergolek-golek sampai masuk bawah TV, anak tarik keluar ramai-ramai. Lelaki pergi belajar, bini duduk rumah. Akau atas dunia dalam alamat tempat yang tak sama, akhirat nak sama? Tak sama bang. Bapa hantar masjid, anak tak ke mana-mana halam pada waktu maghrib, tak pernah masuk dalam kuliah agama, tiba akhirat nak sama?
Sebab itu kalau orang kalau satu-satu ayat, saya tengok di antara satu da'i, satu pendakwa tu dia bercakap apa? Betapa sedihnya dalam suasana saat hawa pada hari kiamat, pada ketika itu, ketika neraka dalam keadaan menjulang-julang, kedahsyatan masyar, keadaan kecemasan pada titian sirat pada ketika itu. Tiba-tiba kita berpisah dengan anak yang tersayang, berpisah dengan bapa yang tersayang, berpisah dengan adik-beradik yang tersayang. Ngilu tuan-tuan dengar waktu tu. Faham? Agak-agak bini yang tak ada belajar tu bawa datang belajar. Faham? Perempuan ni kadang-kadang cantik tapi bodoh. Oi. Ada pula yang tak cantik, rupa lagi bodoh. Kalau nak belajar agama dia ego. Oh tak nak lah bang. Nak pula pantang larang dia kalau masuk kuliah ustaz sekolah. Kejap-kejap kahwin dua. Kejap-kejap cerita kahwin dua. Sekejap-kejap cerita kahwin dua. Kalau dia suara begitu. Maka bila tak ada kata, ini ayat saya ulang berapa kali. Dia cuba tarik anak dia masuk syurga. Turun anak dia berkumpul satu tempat. Dia nak berhimpun di yaumil mahsyar dalam satu tempat. Bila Allah mengatakan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kamu, hei orang-orang yang berdosa. Adakah kekuatan kita yang setakat hari ini amal kita boleh mensyafaatkan anak dan boleh mensyafaatkan anak bini kita? Sedangkan Nuh di antara anak ni melanggar satu daripada hukum pun Allah menyatakan laisa min ahlika, dia bukan di kalangan anak engkau, dia bukan di kalangan ahli keluarga engkau. Siapa dia? Nabi Nuh AS. Sehingga Allah meletakkan kata, janganlah kamu seru dan berdoa kepada aku barang yang tidak ada ilmu kepada engkau. Lalu Nabi Nuh pun bertaubat minta ampun kepada Allah. Dia berjanji tidak berdoa barang sesuatu tidak ada ilmu yang ada pada diri dia. Sedap ke kalau tak dia kata suasana saat macam itu tiba-tiba keadaan anak menderita. Pasal atas dunia kita habis-habis berjuang untuk anak. Habis-habisan memang berjuang untuk anak. Bila dah mula anak bapak dah mula kurang ke masjid. Bila ada anak bapak dan mak dah kurang datang belajar. Bila ada anak dah begitu, anak mak bapak hal kadang-kadang tangguhkan pada majlis orang ramai. Hal keadaan jemputan orang lain kerana hal keadaan mendahulukan bagi hal keadaan kehendak anak. Dia jadi begitu. Maka pada Allah Ta'ala itu ada satu syurga. Syurga yang Tuhan jadikan itu hal keadaan syurga yang dikata di sini al-ajilah, yang dipersegerakan. Bila diangkat saja pada takbir Allah, maka hal keadaan tabdil, berlakulah gantian. Di mana tertinggal pada jasadnya hal keadaan muamalah dengan rukun yang 13, maka hal keadaan mi'rajlah, rohnya tenggelam dalam lautan hadrat ketuhanan. Ini perbezaan, dia mesti ada dua perkara. Kalau di mana hal keadaan kau masih duduk lagi, hati kau berada dalam kau, ingatan kau berada lagi dekat kau, diri kau berada dekat diri kau. Seperti mana ditanyakan kepada Abu Husain Mu'ah, ditanya kepada Abu Shu'aib Al-Ansari, ya ditanya apa, dikata ma huwal haqiqatul muraqabah, apa yang dikatakan hakikat muraqabah? Maka jawab Abu Shu'aib Al-Ansari, apa jawab dia? Al-muraqabah adalah satu perkara yang kau beribadat, yang mana kau keluar daripada diri kau. Kau campak letakkan jasad kau dalam masjid tenggera, sedangkan kau keluarkan roh dan ingatan kau naikkan kepada hadrat Tuhan kau. Ini hubungan dengan Tuhan. Di mana kerja zahir, di mana kerja batin. Kalau tidak, Sahal bin Abdullah As-Tashtari rahimahullah ta'ala qaddasallahu ru'ahu, dia lebih suka sembahyang 2 rakaat hal keadaan daripada duduk dalam syurga di akhirat. Andainya aku ditanya manakah lebih baik bagi hal keadaan anda ingin dibagi 2 pilihan, sembahyang 2 rakaat di dalam dunia ataupun hal keadaan duduk dalam syurga di akhirat, aku lebih suka sembahyang 2 rakaat di atas dunia. Kenapa? Bila dia sembahyang saja 2 rakaat, tinggallah di antara kelongsong jasadnya, maka terbanglah bagi mi'raj, rohnya naik kepada hadratul qudsiyah, maka bermu'alah, bermuasyahadahlah di antara batinnya dengan hak Allah Ta'ala. Maka pada ketika itu hal keadaan orang yang sembahyang bukan menyembah dia akan Allah, bukan orang yang semayang yang meneka dalam kesamaran tentang Allah, bahkan orang yang semayang yang bermusyahadah, menyaksikan pandangan mata batin dan bertawajuh kepada zat Allah, terus tererek kepada Allah Ta'ala. Ini maqam wali. Nak dapat maqam ni banyak cabang lagi bang. Sepatut kita dah tua ni, dah tak banyak apa, dah mudah senang. Kita dah tua ni sepatut mudah. Kita dah tua-tua tak ada lagi dah, tak tahu lu kau ada maksiat lagi. Kod dah tahu tak tahu dia dalam dah tua-tua main lagi judi digital, main judi dalam tu. Kod dah tua-tua ni ada lagi kirim kat cucu, atuk tutup sakit kau pergi kedai yang tulis nombor 4, di dia bawah sikit. Kau belikan nombor ni. Kalau kena kita bagi 2. Tak tahulah kalau ada atuk atau masjid ni kirim kat cucu dia pergi beli nombor ekor.
Kalau setakat hari ni dia berlaku depan mata saya bang. Dia aksiden benda tu, dia aksiden depan mata saya. Bila dia aksiden, dia duduk kat hospital. Saya pergi ziarah dia kat hospital. Tiba-tiba cucu dia keluar. Nak pergi mana ni? Ni atuk suruh beli nombor motor dia. Tak tahulah kalau ada lagi atuk atas masjid macam ni. Kalau nisbah macam itu. Kalau nisbah, atuk macam tu teruk. Tok Bekong pun tak ada dosa. Kau tahu? Tok Bekong ada dosa. Atuk manusia ni ada dosa. Tok Bekong tak ada dosa. Orang ambil dia, orang sembah dia. Dia tak tahu apa. Oi. Jangan pula aku cakap macam tu kau kata Tok Bekong lagi baik daripada atuk kau. Jangan. Nak cerita Tok Bekong tu dia tak buat dosa. Dia batu. Orang ukir dia. Orang letak kat depan. Orang sembah. Dia tak ada salah dia pun. Isu ni yang antara Syekh Mahyudin Ibn Arabi syarah dalam bab ini. Syarah dalam bab ni. Sekarang ni tuan-tuan tahu tak? Ada tak di antara 2-3 ulama' dalam Malaysia ni yang dah berani berkafirkan Mahyudin Ibn Arabi? Pengarang bagi kitab Futuhul Maqiyah. Oh, besar ulama' Malaysia ni baik. Besar. Maka tu syurga yang dikehendaki pada ketika itu. Seperti mana yang berlaku kepada Mahyudin Ibn Arabi ketika dalam keadaan dia semayang, orang lihat hal keadaan ahli mukasyafah melihat bagaimana cahaya dia naik kepada hadrat Allah. Kemudian sebentar lagi cahaya daripada langit pula turun. Maka bertukar-tukar muamalah cahaya dia dengan cahaya di langit. Hal keadaan ketika melakukan ibadat. Ahli mukasyafah akan melihat Syekh Ibn Mahyudin Ibn Arabi. Dia akan semayang dalam terowong cahaya. Seperti mana yang dinyatakan, yang dihikayatkan oleh Halimatus Sa'diyah. Setelah beberapa hari di antara aku bawa Rasulullah balik dekat rumah. Ada satu masa dan malamnya Rasulullah tak boleh dalam keadaan nak tidur. Lalu aku pangku Rasulullah bawa dia di halaman rumah. Lalu aku lihat pada ketika itu cahaya bulan sedang mengembang. Apa yang aku lihat dengan mata kepalaku, kata Halimatus Sa'diyah, aku lihat bagaimana wajah Rasulullah tiba-tiba dalam keadaan bercahaya, naik cahaya sampai ke bulan. Sebentar lagi aku lihat dia bertukar-tukar antara cahaya bulan dengan cahaya wajah Rasulullah, tuan-tuan. Ini barang yang dihikayatkan oleh Halimatus Sa'diyah. Dia bahaskan cerita antara barang yang diirhas, yang digunakan kepada Rasulullah sebelum hal keadaan digapai sebelum martabat kenabian dan juga martabat kerasulan. Itu orang semayang. Itu cerita wali-wali kita pinjam macam cerita ni. Kita pinjam. Ada orang di tengah semayang, Allah, semayang dekat rumah, tak buka api. Allahu Akbar. Dia angkat je takbir, tiba-tiba dia tengok cahaya terang. Dia rasa dia dah wali. Bila dia buka mata, rupa bini dia buka lampu. Apa dia? Bini dia buka lampu lah. Macam orang tengkira. Dia beramal malam qiyamul lail, malam beramal qiyamul lail. Lepas dia beramal-beramal, dia pun duduk kat beranda depan. Tiba-tiba dia duduk situ, tengok cahaya kami tinggi ni. Pum! Lepas tu cahaya tu berpusing-pusing. Dia cerita kat orang, itu bukan cahaya, itu fanfare kat depan tu. Fanfare ada kat depan tu. Cahaya dia tu yang kau tengok malam tadi. Bukan cahaya kau. Allahu Akbar. Macam mana kau boleh tahu cahaya tak ada kat kau? Padahal cahaya yang keluar kat kau, dia mesti yang kau hal keadaan maklum dalam ilmu kau. Dia takkan nampak pada zahir, melainkan dia suluh dulu pada peringkat batin. Bila ada isyarat daripada batin, baru dia ada. Seperti mana Al-Imam Muhammad An-Nuri rahimahullah ta'ala. Dia duduk mengajar kitab dalam satu masjid hal keadaan di Baghdad. Dalam suasana dia tiba-tiba mengajar, tiba-tiba dalam keadaan api padam. Tiba-tiba orang tengok bagaimana Muhammad An-Nuri di antara badan dia bercahaya menerangi seluruh daripada masjid. Hingga orang tak perasan pada ketika itu. Orang ingat api ini dalam keadaan terus menyala. Bila dah lepas habis kuliah, baru orang tahu bahawa selama ini hal keadaan sepanjang tadi, dia belajar di antara tadi pakai cahaya yang terpantul daripada Syekh Muhammad An-Nuri rahimahullah ta'ala qaddasallahu rahu wa sirrahu. Itu kelebihan orang. Kita baca je lah. Apa dia? Kan. Nur, itu kata nur. Yang ada pada kita nur apa? Nur Haliza. Lain tak ada. Nur siapa? Nur Haliza. Andai cinta, lagu dia. Tak lagi bersemi. Kau tak apa lagu tu? Rugi kau ni, buang masa banyak. Apa dia? Kau tak hafal lagu ni banyak buang masa. Pasal Quran pun kau tak hafal, lagu pun kau tak hafal. Daripada kau duduk buang masa minum teh tu, kurang-kurang kau hafal ada juga berhibur hati kau dengan lagu. Tak ada salah dengan lagu tu bang, menyanyi ni tak ada salah. Kalau ada ulama kata salah, kita tak payah bahas. Kau bawa sini, biar kau lempang aja boleh. Ni jam tak ada nak berhujah-berhujah, kita main lempang je. Tak lama lagi ustaz-ustaz ni tubuh gangster je.
Kalau tidak kang dia tubuh kitab dia kata kitab dia. Dia kata kitab dia, kitab kita dia. Engkau turun orang kau, aku turun orang aku, mari kita berentap. Senang selesai. Kalau tidak dia kata dia kafir, kalau tidak dia kata bid'ah. Kalau tidak dia kata ni apa, kalau tidak dia kata macam-macam hal yang berlaku tuan-tuan, ya. Banyak pendapatnya. Senang ikut mazhab Ustaz Asbullah, kau berani cakap depan aku lempang kau. Itu je cerita. Kecuali ada nas kuat, ya betul. Itu aku tak boleh tolak. Maka itu dah syurga. Nak dapatkan syurga tu begitu. Ambil dengan jalan muraqabah. Ambil jalan muraqabah di mana? Mula-mula tengok pada diri kau dulu. Apa di mana tengok diri kau dulu? Wa'budullahi ka'annaka tarahu. Hendaklah kau sembah dan abdikan diri kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Maka tak sampai makam. Itu makam para wali, makam para nabi, makam para rasul, makam para awliya, makam para kutub, makam di antara para sahabat. Orang yang melihat terus sayang hal keadaan beribadat, yang memandang terus kepada hadrat Allah. Sebab itu ayat tu dia ada dua pilihan. Wa'budullahi ka'annaka tarahu. Yang ini arahan, yang ini di antara perintah yang dibagikan kepada Allah, yang diberitahu oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah tahu ada lapis yang kedua. Fa in lam takun tarahu. Andainya ketika kau mengabdikan diri kepada Allah, beribadat dan juga menyembah Allah, kau tak boleh melihat Allah, kau kena faham, jangan putuskan kontak dengan Allah. Walaupun kau tak melihat, tapi kau kena rasa kau sedang dilihat. Ya bang, ya. Yang itu cara memindahkan ibadat zahir kepada ibadat batin. Bila ibadat tak rasa dia tilik, itulah dia. Allahu Akbar, nang bertinang tu ibu tui, nang bertinang tu ibu tui. Dia menyangkakan dia ada semayang. Dia merasakan meraih pahala yang begitu banyak. Tetapi dia terlupa hakikat semayang itu. Roh yang dikenaki adalah ingat. Aqimis salat ala zikri. Untuk ingat aku, kata Tuhan. Tetapi bila engkau juga semayang, tapi ingatan tak naik kepada Allah. Engkau juga beribadat, ingatan tak naik. Yang Allah tunggu ingatan. Kau duduk berzikir sampai putus tasbih, pinjam tasbih mak mentua, tak juga ingatan kau naik kepada Allah. Pinjam lagi tasbih mak mentua, welding pakai bob bearing, besi sebiji, tak juga naik ingatan pada Allah. Datang Habib buat selawat pada engkau, tak juga naik cahaya hati engkau kepada Allah. Datangkan lagi ulama daripada mana, tak juga naik hati juga cahaya kepada Allah. Baca di antara yang lebih power, yakni Al-Quran. Engkau mahal keadaan membaca mesej kalam Tuhan, baca mesej dengan kalam Allah. Bila kau baca kalam Allah, tak naik juga ingatan dan hati kau kepada Allah. Maknanya dasar bagi tujuan ibadat itu tak ada dalam hati manusia. Bila dia melakukan ibadat, tidak dinaikkan ingatan dia kepada Allah, tak dinaikkan hatinya kepada Allah, tak dimi'rajkan rohnya kepada Allah, tak dihal pecahkan buyung zauki dia tenggelam dalam keasyikan dan kelazatan bersama Allah. Dia jadi begitu oleh ibadat. Dia jadi lembik. Itu syurga yang dikatakan. Wala hurun, dan tidak ada pada fiha, tidak ada padanya hal keadaan, tidak ada padanya bidadari. Bidadari yang Allah kasihkan, yang terjadi dia daripada tasbih para malaikat, yang akan mendendangkan beberapa di antara hal keadaan lagu-lagu dalam syurga. Dia yang mula-mula yang akan menyanyi dalam syurga. Sedapnya suara bidadari 10 kali ganda dengan kesedapan suara seruling dan serunai. Sedapnya suara dia tu tadi hal keadaan 10 kali ganda, tak boleh lawan suara Nabi Daud AS. Daud biasa tahu. Bukan Daud kilau-kilau, tak. Dia tak kilau, Daud biasa. Apa dia? Dia ada betul. Lepas tu hal keadaan lepas tu dan lepas Nabi Daud membacakan akan kitab Taurat dia pada ketika itu, maka Rasulullah pula akan memperdendangkan akan surah Yasin dalam syurga. Dengar tajalli nur yang datang daripada suara Rasulullah. Bila orang dengar Rasulullah bacakan ayat Quran, seluruh roh ni berterbangan bagaikan haba'an mansura. Hal keadaan kemabukan, hal keadaan kemabukan dia tenggelam dalam keasyikan suara yang ditajallikan oleh Allah melalui Rasulullah. Oh, sedap itu. Bagaimana yang terakhir Allah mentajalikan surah Al-Rahman. Lagi manusia bagaikan hal keadaan tak tentu hara kerana mabuk dan tenggelam dalam kehangatan pantulan bagi nur Allah Subhanahu wa taala. Yang itu hiburan yang ada dalam syurga. Sakat hari ni lah yang dia orang beritahu. Makanan nak apa makan ada. Mas yang Tuhan tak kasih kau pakai atas dunia. Di sana katil mas, di sana pinggan mas, di sana sudu mas, di sana semuanya mas. Atas dunia ni orang rumah kau sibuk berebut cari emas. Tiba di akhirat nak kasih emas, dia tak nak.
Mak kau nak tak payung emas. Dah tiba akhirat tu bang, tak ada payung-payung emas lah bang. Semua dah tertumpu kat Allah. Tak payahlah tumpu. Tak payahlah payung emas. Wali bini kau. Siapa dia? Bini kau kira wali lah. Masa tu sekarang dia tak kasih emas, tapi dia akan bagi emas. Hari ini dalam keadaan dia tak kasih tentang masalah kebebasan seks. Besok di sana dalam keadaan dikasihkan bidadari berapa banyak. Hari ini disuruh cekang bagi nafsu. Di sana dipergandakan di antara kekuatan 100 kali ganda daripada nafsu yang ada. Pada hari itu hal keadaan tak adanya, sehari ini diharamkan sesuatu yang memabukkan. Bagaimana dikatakan sungai yang dihal keadaan daripada arak, yang manusia makan dengan keadaan minum dengan keadaan mabuk yang melazatkan, hingga tenggelam mereka dalam keadaan tenggelam dan keasyikan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Tuhan dah sediakan. Allah sekat ke atas dunia kerana hal Allah nak uji seketika, kerana segala apa yang kau nakkan daripada nafsu, barang tu akan terpapar di akhirat satu masa ketika je lagi. Hari ini satu bini, itu pun dah lama tak naik masjid. Hari ini satu bini, itu pun kuliah pun dah gedebak-gedebuk. Hari ini baru satu bini, hal keadaan hati dah lama lalai daripada Allah. Hari ini baru satu bini, hal keadaan hati tak pernah jatuh cinta dan kasih kepada Allah. Hari ini dengan satu bini, hal keadaan ke masjid pun kejap pergi, kejap tidak. Tapi di akhirat Tuhan kasih berapa banyak bini? Berpuluh-puluh bini yang Tuhan anugerahkan. Faham? Hari ni lah, satu bini pun dah haruk peruk. Layankan kehendak bini, ikutkan kehendak bini. Kuliah pun kejap pergi, kejap tidak. Bila bini ajak pergi bahasa malam, bang kita pergi bahasa malam lah bang. Hari ni kita pontian kuliah, kita kencing sehari bang. Pagi. Terhijab. Dia jadi begitu. Akhirnya ulang alik. Berapa banyak ulama-ulama yang mengajar masjid Tenggera, yang mengajar lain dekat masjid Tenggera, bukan kecil-kecil orang. Pergi balik tak ada satu kitab yang kata dia jadi begitu, satu dunia. Sebab itu akhirnya bila manusia yang tak ada tauhid dan tak ada akidah, tak nampak di mana perjalanan dan tujuan matlamat dia dihantar di dunia, akhirnya apa yang jadi? Sesuatu benda yang tidak boleh hal keadaan kejadian, sesuatu yang Allah jadikan daripada akuan, daripada seluruh alam ini, hal keadaan tak mengamit hati manusia kepada Allah, tidak mengamit akidah manusia, kemantapan kepada Allah. Seluruh dalil alam ini tak memberi kesan kepada manusia. Dia tengok muka bini dia boleh lalai kepada Allah. Bukan dia tengok bini dia terpandang Allah. Bukan tengok anak, terpandang Allah. Tengok pokok, terpandang Allah. Tengok kenderaan, terpandang Allah. Tengok langit, terpandang Allah. Tengok bumi, laut, terpandang pada Allah. Tengok bini, terpandang pada Allah. Tengok bini, hancur lolo. Tak dapat lagi dah. Tak dapat nak tolong lagi lah bang. Dah pulun je lah. Pulun saja beramal. Pulun. Dah masuk bulan Rejab ni. Dan juga tidak ada mahligai di situ. Istana yang Tuhan buatkan tiap-tiap sesuatu. Ada satu golongan di tengah syok duduk dalam syurga ramai-ramai. Tiba-tiba satu di antara terowong cahaya, hal yang akan turun, dia macam lift. Keadaan diturun dalam bentuk cahaya. Daripada bilik yang bercahaya yang turun daripada atas, dia keluar di antara beberapa pemuda. Lalu dia duduk bermuamalah dengan ahli syurga yang lain. Dia tanya, kami masuk syurga, kamu masuk syurga. Tapi kamu ada kelebihan duduk dalam lift, dalam bercahaya turun naik ni. Apa kelebihan yang kamu lakukan, yang kamu dapat, amal yang kamu lakukan membuatkan dapat kelebihan begini? Maka jawab pemuda itu, kami adalah golongan yang tidak pernah menangguhkan mandi junub, kata dia. Bang kelebihan dia apa dia bang? Dalam keadaan dia tak tangguh junub ni sampai besok, mandi besok, tak ada. Bila tak dia kata dia settle malam tu je. Tak ada kata nak tangguh besok, tak ada bang. Nak buat macam mana? Ya, pukul 10 dia berjunub sampai 5 pagi tak mandi lagi. Junub ni lagi panjang daripada manusia, lagi cepat dia lupa. Lepas itu dalam berjunub, dia tak boleh buat apa-apa. Jangan makan, jangan minum, jangan buat kerja dalam berjunub. Dia cepat lupa. Sian. Dan dalam berjunub, boleh goreng cokodok pula. Dua-dua makan cokodok dalam berjunub. Lapar benar pula mak angkor malam ni. Marilah kita goreng cokodok. Makanlah cokodok laki bini dalam keadaan berjunub.
Nasib engkau lebay. Nak buat macam mana? Pulun ni ialah kena pulun. Satu benda yang kau nak ambil, kau faham. Biar kau beramal, kau faham. Biar kau beramal, kau jangan taklid-taklid. Biar kau beramal, jangan kau syak-syak. Dia bilang biar kau beramal, nambahkan lagi keyakinan kau kat Tuhan. Bukan kau beramal dengan cara rambang. Dan tiada malaikat dan tiada susu pada ketika itu. Hal keadaan di antara istana, hal keadaan tak dibuat, hal keadaan tak ada sungai susu. Dia tak fikirkan tentang sungai susu, sungai arak dan sebagainya. Susu. Bila Rasulullah bagikan dua pilihan pada ketika itu antara hamar dan dipilih dah satu kedua, satu lagi adalah madu, dipilih satu lagi adalah susu, maka mengambillah Rasulullah dia akan susu. Dalam Isra Mi'raj. Maka kata Jibril, engkau memilih adalah tabi'i bagi umat kau. Andainya kau ambil arak, bersepah umat kau bagi dalam arak. Andainya di antara kau ambil di antara hal keadaan umat kau akan banyak yang cintakan kepada dunia. Engkau ambil akan susu. Nah, minuman fitrah. Dia tak kata kau ambil susu bagus ya Muhammad, kerana besok banyak umat kau yang akan suka menyusu. Walaupun dah perangkat dah tua, dia tetap menyusu. Dia tak cakap lah hadis macam tu. Dia cerita secara fitrah. Itu yang dinyatakan oleh dalam cerita Isra dan Mi'raj Nabi. Maka tidak ada mahligai dan tidak ada susu. Masing-masing Allah akan kasihkan tanah, kasihkan habuan, kasihkan tempat sekurang-kurang 10 kali dunia. Itu pun yang dikatakan lebar dia, belum lagi pada panjang dia. Ikut kadar peratus di antara amal manusia pada atas dunia dan kelebihan yang dituntut. Bila dia beramal dalam minta syurga dalam tu, Allah bagi. Tetapi dalam syurga tu dia ada perjanjian, dia ada sungai, dia ada kebun buah-buahan, dia ada dusun, dia ada di antara burung-burung hal keadaan yang bertasbih, dia akan memujiakan nama Allah. Dia akan ada satu mahligai, kemudian dia akan diberserta dengan banyak bidadari yang hal keadaan mereka berasyik-asyik dan berlazim-lazim dengan bidadari. Sedap keduduk tempat macam itu, tiba-tiba dapat berita yang anak sedang berenang dalam lautan neraka. Agak-agak senang. Dia macam inilah, macam kau kali pertama pergi umrah. Bila kau pergi umrah, kau rasa seronok betul, seronok. Tiba-tiba hati kau terlintas, kalau boleh aku nak suruh anak-anak aku biar semua sampai kat sini. Kalau boleh aku nak semua kaum kerabat aku akan sampai ke sini. Begitulah niat kau dalam keadaan betapa seronoknya kalau dapat pergi anak beranak pergi umrah, kalau dapat adik-beradik engkau pergi umrah. Begitu. Tapi di syurga dia lagi mengerikan dah tuan-tuan. Pasal yang di luar tu, luar daripada syurga semua cerita yang menyeksakan. Dan tiada madu tetapi ia terjadi daripada Tuhan kita, padahal suka ia itu, padahal suka ia di antara orang yang di syurga. Ketahuilah hal sukalah ia orang yang hal keadaan yang dikurniakan syurga di atas dunia ni tadi. Ketahui olehmu iaitu al-arifu billah, maka jangan nak engkau dapatkan padanya akan lazat berjinak-jinak dan hudur serta Allah Ta'ala. Maka tempat terjadinya, maka berkehendak engkau jadikan hati engkau itu syurga bagi Allah. Jadikan syurga itu hal keadaan syurga, yakni tempat terjadi bagi hak Allah Ta'ala. Allah dia nak urusan manusia dekat hati. Manusia kalau nak berurusan dengan Allah bermula daripada hati. Abang kalau buat amal ni dia tak ada niat dekat hati, dia kosong. Jadi nak kena semua dia nak pakai niat. Kenapa cahaya tak boleh masuk dalam hati? Pasal kotor, pasal riak, pasal takabur, pasal ada maksiat, pasal suka lara, pasal suka main game, suka buka di antara buka WhatsApp, suka di antara buka Facebook, suka leka-leka bermain dalam keadaan berkejam-kejam, duduk dalam keadaan demikian. Walaupun nampak perkara itu, kalaupun tak ada gambar-gambar dosa dalam tu, kelalaian dan kecerobohan ini dia akan menutup yang juga merabunkan pandangan mata hati dan menutup lagi cita rasa hati daripada merasakan kenikmatan bertuhan dan kelazatan dalam ibadat. Itu bang, buat kerja lara aja orang tua ni dah kena bala. Faham? Orang tua buat kerja lara. Kerja lara. Duduk kat kebun. Pergi kat kebun, layankan kebun, buat kebun, kena buat kebun. Kebun tak salah, tapi kebun tu adalah salah satu daripada tanaman yang kau bila tanam kau akan asyik memandang dia. Yang Allah buat contoh apabila kau lihat tanaman kamu dalam keadaan tumbuh dalam keadaan serentak, lalu kamu terpegun dengan keadaan demikian hingga lalai kamu dengan hubungan dengan Allah Ta'ala. Kuda, kenderaan yang baik juga, bila kenderaan dia besar, dia reka tengok kenderaan, ya kau beli, tapi terpegunnya hati kau pada kenderaan, dia merupakan dinding yang mahal keadaan kau bina dalam menutup hubungan dengan Tuhan. Faham? Itu perkara yang harus.
Belum cerita yang haram, belum cerita yang haram, belum cerita yang makruh, belum di antara perkara-perkara yang sia-sia, belum lagi perkara yang menyakiti orang lagi lah bang. Ya. Dia macam ni lah. Tahu? Macam ni. Kau tiba petang pagi tadi kau pergi dekat bank. Bila dekat bank tiba-tiba ada orang budak minta sedekah. Nak minta. Dia minta tak banyak nak minta. Nak kau berapa ikhlas kat kau. Tiba-tiba hal keadaan satu bala yang datang dekat hati kau yang mana syaitan masuk pada ketika itu, engkau tak perasan. Mula-mula hati kau akan menguat. Lepas tu timbul pula sifat marah. Lepas tu menunjukkan wajah yang ketat, benci pada ketika itu. Lepas tu dalam keadaan kau cari jalan bagaimana nak lari daripada memberi sedekah. Ini bala. Faham tak? Tengok dia tu pun dah cukup bengkak, itu pun dah bala. Faham? Kena faham betul-betul tu, jangan salah faham. Hubungan dengan Tuhan ni dia sensitif bang, sikit je. Kalau orang yang nak jadikan pilihan, kalau tak jadi pilihan tak ada masalah. Dia buat apa pun tak ada kesan antara dia dengan Tuhan. Tetapi bagi orang yang nakkan kepada Allah Ta'ala, orang yang nak menuju kepada hadrat Allah, takdir kata kalau siang tadi dia banyak perkara yang lara, malam sekarang dalam keadaan yang pertama, kalau takdir kata dia terlepas pada tahajud, pertanda hal pertama, dia ni hal keadaan terlepas daripada pilihan Allah. Yang kedua, kalau dia biasa tahajud, dia buat juga perkara demikian, dia akan bertahajud, tetapi Allah tarik kelazatan ibadat. Hal keadaan hati dia mendirikan tahajud dengan keadaan tak ada mood, hati dia hal keadaan mendirikan tahajud dengan penuh menyungut. Yang ketiga, tahajud biasa buat dalam keadaan 8 rakaat. Pada hari itu bila mana kerja lara yang dibuat sebelah siang, tiba-tiba dia ada mood untuk buat 2 rakaat ataupun 4 rakaat saja. Walaupun ibadat itu dalam keadaan tertegak, tetapi dia pergi kepada Allah dengan wajah yang ketat, dengan hati yang menyungut, dengan keadaan memaksa pada diri yang bukan niat dia pada ketika itu kerana menuntut bagi reda Allah, bahkan dah bercabang yang lain daripada reda Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma maqam al-mahmud az-zahid innaka la takhlifu al-mahmud. Alhamdulillah. Baik, sampai perkataan maka jika berkehendak ia hal keadaan berkehendak jadi engkau akan mati syurga tempat tajalli bagi tempat tajalli dan engkau akan dapat padanya akan lazat berjinak-jinak dan hudur serta Allah Taala.
Baik, tengok ayat tu. Maka hal keadaan urusan dengan Allah dalam keadaan bukan kau nak manjatkan sesuatu perkara yang kau nak idamkan, menandaskan daripada nafsu kau. Kerja engkau persiapkan saja hati engkau untuk mendapat kunjungan tarikan daripada Allah. Engkau siapkan hati engkau je. Kerja engkau bersihkan hati engkau, keadaan engkau jernihkan hati engkau. Maka kalau hati itu dalam keadaan jernih, dalam keadaan anda bersih, maka layak hal keadaan menerima bagi kunjungan Allah. Bila kunjungan tajalli daripada Allah, dia ibarat begini bang. Ibarat dia begini. Kalau takdir kata dalam keadaan kerja engkau halkannya hanya kadar membuka bagi hati engkau yang dah bersih itu tadi, engkau tak payah fikir matahari akan masuk ataupun tidak. Kerja engkau di antara bagaimana berusaha membuka hati engkau dan membersihkan hati engkau. Bila engkau buka saja tingkap, kau tak payah jemput cahaya matahari, automatik dia akan tembak. Allah, dia sentiasa menunggu di mana hati-hati yang kosong. Allah, dia menunggu mana hati-hati yang sedang berdoa, di mana hati yang keadaan bersih, di mana hati yang layak dimasukkan nur, di mana hati yang hal keadaan dia layak untuk ajak bermuamalah, hati yang mana untuk diajak untuk berbicara, hati yang mana yang layak untuk layak untuk di hal keadaan dihubungkan dengan dia, yang diangkat naik kepada hadirat Allah. Kerja pada peringkat pertama bersihkan hati ini. Bila diletakkan di tempat mengerti Allah, setengah daripada ulama tasawuf dia mengelarkan di mana Baitullah bagi setiap manusia adalah di hati dia. Dikatakan qalbul mu'minin Baitullah. Adapun hati orang mukmin itu dia digelarkan sebagai Baitullah. Maka dengan sebab itu, siapa yang nak dapatkan urusan Allah, siapa yang nak menerima bagi tajalli Allah, siapa yang nak mendapatkan muamalah daripada Allah, maka siapkan tempat bagaimana tempat urusan Allah pada batin dia, yakni dinamakan hati. Kosongkan daripada maksiat zahir dan maksiat batin, kosongkan daripada cita-cita yang selain daripada Allah. Taubatlah dengan tangisan yang betul, yang patut ada keadaan kerana memecahkan bagi seluruh karang-karang yang telah menutup pintu hati daripada layak menerima cahaya Allah. Itu je pun. Ya, kita dah tak buat maksiat, tapi dosa yang lama masih belum ditangiskan. Ya, kita dah tak buat maksiat, tapi tak pernah menyesal apa yang kita lakukan. Zaman pop ye, zaman agogo. Ya, kita rasa kita dah tak buat dosa lagi dah, tapi kita tak pernah di antara menyesal. Ya Allah, ya Tuhanku, satu masa ketika Engkau beri aku kesihatan, dengan kesihatan itu aku lalai daripada Engkau, dengan kesihatan itu aku gunakan hal keadaan bermaksiat pada Engkau. Ya Allah, yang pertama aku telah bermaksiat pada Engkau. Yang kedua, ya Allah, aku bermaksiat menggunakan dengan nikmat Engkau, ya Allah. Yang ketiga, ya Allah, hal keadaan aku melakukan maksiat dengan nikmat Engkau di dalam pandangan Kau, wahai, di dalam pandangan dan pengetahuan Kau, wahai Allah. Yang keempatnya, ya Allah, ya Tuhanku, aku telah banyak melakukan maksiat dan aku sedar hasil daripada maksiat itu membuatkan aku tidak ada kelezatan dalam ibadat, kemanisan dan juga kemegahan dalam bertuhankan kepada Engkau, wahai Allah. Ini je pun bala ni bang, bukan bala yang lain-lain. Macam India tu bukan dia bala, yang itu Tuhan offer syahid pada dia orang. Di China ni bukan benda balak semata-mata balak yang orang Islam kena tu. Dia adalah offer syahid untuk orang Islam. Faham bang? Bila dia bangkit pula, dia golongan dia orang Islam di India ni juta berapa ratus juta tuan-tuan. Ramai, lebih ramai daripada Malaysia ni. Tapi bila dia kena tekanan, tengok dia bangkit, tengok dia bangkit, tengok dia bangkit. Kalau tengok tuan-tuan yang terbaru ni pula, Bangladesh pula hantar orang lagi. Bangladesh, umat Islam turun lagi. Umat Islam Bangladesh turun lagi di India. Nak cerita, tuan-tuan tengok macam mana penyiksaan tu berlaku. Bagaimana dia buat perempuan hamil. Macam mana dia bakar budak kecil. Bagaimana dia sembelihnya orang tua-tua. Bagaimana dia akan. Nak cerita isu yang berlaku dalam dunia ni tuan-tuan. Bukan isu yang lain. Sentimen yang berlaku adalah sentimen keagamaan. Bagaimana hal keadaan kaum ini meletakkan satu kebencian kepada Islam. Abang, kena nampak dah betul-betul. Jangan tak nampak. Bala tu dia berlaku dalam bentuk macam tu. Kemudian Tuhan daurakan alam ni, proses yang berlaku daripada maksiat zaman Nabi Adam hingga maksiat yang berlaku pada zaman Nabi Isa, semuanya terlonggok pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bala yang datang tu pun semua terlonggok pada umat.
Kalau kisah Bani Israel, bila mana Allah balakan dia pada ketika itu, apa bala yang Tuhan bagi kepada dia? Kisah virus ni bagaimana Allah letakkan di antara kaum Ashabul Kahf, di antara Ashabul Fil, gulungan-gulungan fil. Allah jatuhkan batu pada ketika itu, membuatkan badan dia berkudis dan hingga hal keadaan terbakar pada ketika itu. Kalau nak tengok yang berlaku lagi seperti mana berulang pada Bani Israel, belalang yang datang berjuta-juta ni menyerang dalam satu bumi. Dia berlaku pada zaman Nabi Musa. Yang tuan-tuan tengok hal keadaan dalam Facebook tuan-tuan, bagaimana bumi Turki dan beberapa negara di Uzbi dah mula dalam keadaan mengeluarkan darah daripada bumi. Darah dah mula timbul naik di atas permukaan bumi. Dia berlaku pada zaman Nabi Musa tuan-tuan. Seluruh bala ni jadi daurah alam balik tuan-tuan. Kisah Nabi Musa ni bila banyak belalang. Hei Musa, kau cakap dengan Tuhan, berhentikan belalang. Kami akan beriman. Nabi Musa pun berdoa, belalang pun berhenti. Kalau kata, ya Musa, kemungkinan belalang ni dia lalu singgah aja ni. Ni bukan sebab daripada Tuhan kau. Gini. Lalu dia kufur balik kepada Nabi Musa. Bila tiba dalam keadaan tiba satu ketikanya, dan lepas belalang, Allah turunkan lagi satu bala pada ketika itu. Katak datang tuan-tuan. Keluar hal kadang beribu-ribu katak masuk dalam negara Mesir pada ketika itu. Bila jumpa Nabi Musa, ya Musa doa, kalau berhenti katak ni kami beriman. Habis berhenti katak, ataupun dia kata, ini mungkin dia musim lah Musa. Musim katak ni. Ni musim ni dah habis lah begini. Wahai Musa. Nak bagi tahu orang kawasan, orang Tengkira, orang Melaka, bala yang berlaku kepada Bani Israel tu dia dah berlaku berulang balik untuk akhir zaman ni. Menandakan kedekatan antara kita dengan Musa dia tak jauh. Menandakan bala ni dia akan berlaku. Kalau tuan-tuan tengok di Indonesia pun dekat kubur-kubur awam ni dia boleh keluar darah ni tuan-tuan. Bala yang Tuhan bagi bentuk macam tu. Faham? Sekarang ni cerita orang-orang ulama-ulama, da'i-da'i, ustaz ni, kerja dia tarik orang beramal je, tarik orang beramal. Dah penghujung, tarik orang sedarkan pada agama, ajak beramal, kesedaran beramal je. Lagi sibuk dunia nak hancur, sibuklah kau dengan macam-macam pendapat ulama lah kau. Ini pendapat ulama ni, orang tua ni nak beramal, dunia dah penghujung. Kau sibuk nak bagi pendapat-pendapat. Besok panggil pula ustaz lain yang tak sama satu lain. Tiba-tiba kata, ini tak boleh, ini bid'ah, ni bid'ah, ni bid'ah. Bid'ah ni ada dua, kata ada tiga. Bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, dan bid'ah kepala bapak dia satu lagi. Dia mula dari, tak ke pening orang, jalan bawa beramal saja. Mulakan masjid 4.30 dah buka api, datang, beramal, buat amal masing-masing. Lepas subuh kalau imam payung kau buat tahlil tumpang, sambutlah mana amal yang boleh gapai dah dekat penghujung ni dah tuan-tuan. Dah macam-macam kisah ni. Maka dengan sebab tu patah balik. Kalau nak tengok di antara bala yang Tuhan bagi hal keadaan secara yang manusia tak sedar di mana, bila mana di antara seluruh ibadat dia tidak dapat berurusan dia dengan Allah. Yang pertama, makin banyak dia buat ibadat, makin tak ada kesan hati dia dengan Allah. Makin banyak pada buat ibadat dan tak pernah naik ingatan kepada Allah. Makin banyak lama dia buat ibadat, makin bosan di dalam ibadat. Makin banyak baca dengar ayat Quran, makin boring dalam keadaan hubungan dia mendengar kalam Allah. Pasal benda dia tak mengubah kedudukan hati. Jadi pokok pangkal dia, pegang hadis orang Melaka. Apa kata orang Melaka? Hatimu baik ber, hatimu baik, hatimu baik ber. Hati ni, jangan ada sifat berdengki. Kau jangan jadi beruk-beruk tu yang berebut kuasa tu. Apa dia? Jangan jadilah beruk-beruk tu. Ni dah tinggal dah kecoh. Dia kecoh lagi. Nak buat macam mana? Masing-masing dengan gila kuasa. Baik daripada mana-mana kisah-kisah ni, kisah manusia gebut kuasa. Manusia ni tuan-tuan pilih fikir dua je. Kalau mana orang, satu manusia yang dia bergira-gira nak dapatkan akan kuasa, maka dia terlepas daripada pertolongan dan rahmat Allah. Kalau ada orang yang dia orang lain pilih dia untuk memegang kuasa, maka dia tak akan dapat pertolongan dan penuh rahmat Allah. Begitu juga imam. Kalau imam duk tonjol-tonjol diri nak jadi imam, dia akan terlepas daripada pandang Allah, pertolongan dan rahmat Allah. Mana imam yang disesuaikan dalam keadaan masyarakat setuju dia jadi imam, dia akan dapat rahmat dan bantuan daripada Allah. Yang ini kaedah Rasulullah suruh pakai dua hukum ni. Faham? Aku bercakap tak ada kena-mengena sama ada yang hidup ataupun yang mati ataupun yang separuh mati. Faham? Mengangguk. Sekarang kau repot. Kau ingat aku percaya kau? Itu pedulikan urusan orang. Maka siapkan hati.
Bila tengok orang minta sedekah, ya Allah, hari ni aku belum bersedekah. Terima kasih engkau hantarkan aku orang dalam keadaan supaya aku bersedekah. Kan cakap macam itu kan senang. Tiba-tiba hati dah rosak. Allah, balik-balik minta sedekah. Allah, balik-balik anak yatim. Allah, masa aku pergi bank aja ada muka kau. Nak pula budak-budak anak yatim yang kata dia anak yatim lah, kita percayalah, tak payah sangka buruk orang. Anak yatim ni pula bagus pula. Dia bawa kenyir madu botol kecil, yang ini 50 siap masuk derma pakcik. Hari tu aku dapat bergetir je. Berapa bergetir dia nak? 50 siap derma. Syukur, boleh nak? Boleh. Aku cakap sepatah boleh. Yang jawab dalam ni 50. Bergetir pemenda RM50 kau. Dia akan datanglah, pelangkat hati kotor dia akan datang begitu. Ya, dia akan datang begitu. Ni sebab itu, bila diri dalam sembahyang, imam baca panjang, hati kau akan mengongot. Apa lagi? Nak tahu yang hati ni rosak. Saya dah kata dah, hati dengan Tuhan ni tengok pada awal ketika terujinya dengan 4 tempat. Yang pertama ketika lapar dan dahaga, yang kedua ketika mengantuk, yang ketiga dalam keadaan ketika boring tak berkawan, yang keempat pada ketika dalam keadaan tiga perkara tu dulu. Ya, kau boleh layan orang pasal pada ketika itu kau tak mengantuk. Ya, kau boleh layan orang pasal pada ketika itu kau kenyang. Ya, kau boleh layan orang pasal pada ketika itu kau tak ada rasa boring. Faham tak tu? Cuba bulan puasa besok. Bila bulan puasa kau dah beramal malam, pagi baru nak tidur, dah mengantuk, tiba-tiba ada orang datang, Assalamualaikum. Orang kampung kau dah tahu, cara bagi salam pun orang tahu. Orang kampung bagi salam ke tu? Assalamualaikum. Oi. Orang kampung kau tak ada macam tu? Orang kampung kan lagi teruk. Assalamualaikum. Orang kampung aku dia tahan ke. Assalamualaikum. Ini aku dah tahu dah. Memang si bangang ni datang. Boleh? Minum kau dah mengantuk. Bang, orang ni datang. Aku layan lah, aku tak kuasa lah. Assalamualaikum. Ustaz ada. Kalau yang datang muda tu boleh tahan, hilang mengantuk. Ni yang datang tu tua. Lagi terapat mata. Lagi rapat mata. Tiba-tiba kita dah jawab salam, dia jawab lagi. Dia jawab, Assalamualaikum. Agak-agak kau tengah mengantuk, terbakar tak dengar orang macam tu? Terbakar tak? Pasal masa ketika kau biasa, kau boleh layan. Tapi masa ketika kau mengantuk. Bulan puasa, berbuka dekat kedai. Bila kau dah makan, buka kedai. Mama. Aku tahu dekat orang bang sekarang 7.25, aku punya TIS 1, roti canai 02. Habis ke depan dulu. Dah habis dekat-dekat seminit lagi bang, tiba-tiba ada agama lain pula datang. Agama lain ni pun datang, tiba-tiba hal keadaan dilayan orang ni dulu, dilayankan orang ni. Engkau kejap lagi orang nak bang. Kau agak-agak kecil tak kau tengok mamak ni? Kalau aku silap-silap hari ni berbuka dengan mamak je, apa dia? Aku harga kode dah cukup lama tak dapat, tiba-tiba kau kasih orang lain dulu. Aku dekat berbuka lagi seminit ni kau tak layan, tiba-tiba kau layan. Oh, dia keluar perkataan tu. Maka jawapan dia dekat mana? Kalau tak ada kata orang yang dah tua-tua macam kita ni, pukul 4 bunyi alam, bangun. Kisah kau bangun buat tahajud, buat itu cerita hal kau. Tapi bila cerita di antara tahajud sampai alam berbunyi, boloceng berbunyi, jam berbunyi, telefon berbunyi, waktu tahajud sampai, waktu berhubung dengan Allah sampai, waktu berbisik dengan Allah sampai, waktu bermuamalah dengan Tuhan sampai. Ada tak ayat tu keluar? Ayat tu keluar tak? Ini watak luar boleh wayangkan. Aku kalau bawa orang asli kampung aku sini pakai kopiah pun silap-silap kau cium tangan. Watak zahir boleh dilakonkan. Tapi bagaimana kau sambut seruan tahajud pukul 4 tadi? Ya Allah, terima kasih ya Allah, kau terima, kau sampaikan bunyi alam tu kat telinga aku ya Allah. Engkau pilih aku pada malam ni ya Allah. Terima kasih ya Allah, saat orang tidur kau kejutkan aku ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lelak balik. Ya Allah. Ingat ya Allah, bangun. Rupa dia lelap balik. Ya Allah, ya Allah. Bila kau bangun atas kengkiran, maksudnya begini, bang. Beginilah bang. Kalau tak ada kata kau pergi haji, tiba-tiba bini kau hilang kat Mekah. Kau cari-cari tak dapat. Tengok dalam mulut unta, kot unta tertelan bini kau. Tapi rasa unta tak telan bini kau. Pasal kencing manis darah tinggi kuat. Unta pun takut nak telan bini kau. Kencing manis 27, 28.
Apa dia? 27, 28. Dia pun kata muassasah, entah balik dulu. Nanti anda cari bini entah, kalau jumpa dalam unta, anda cakap sama entah. Dia pun balik-balik setelah beberapa purnama. Makna berapa bulan dah tu? Purnama. Setelah berapa bulan. Faham? Bulan ni ada musahak dia. Kalau tak ada bulan ni, tak tentu raya bila ataupun raya bila. Ni kelebihan bulan. Faham? Kalau tak ada bulan ni, belum tentu lagi. Raya tak tahu bila tarikh, bila tak. Oi. Jangan kau konakan cakap aku, la ilaha illallah. Bila kau tengok dalam keadaan, bila berapa bulan, tiba-tiba di asas kata, bini kau dah dijumpa. Betapa kau akan sambut bini kau pada ketika itu dekat KLIA. Macam mana gembira kau, macam mana rindu kau. Silap-silap kau gempur immigration kau, terus pergi dekat tangga kapal terbang. Kau terus pergi sambut bini kau kat situ. Bagaimana pertemuan itu dalam keadaan kau kepinginkan, keadaan kau kepinginkan. Tahu kepinginkan? Faham? Atau bahasa Indonesia, bagaimana kamu membutuhkannya? Faham? Bahasa Indonesia lah Bapak ya. Bila tak ada kata kamu perlukan akan dia, bagaimana pertemuan itu kau rasakan gembira? Sebab apa gembira? Pertama ada perasaan rindu. Yang kedua ada perasaan kasih. Yang ketiga ada perasaan sayang. Lalu pada ketika dalam keadaan pertemuan itu dalam keadaan sedar, bila takdir kata hati yang telah hilang ingatan dengan Allah, bila tiba pukul 4 pagi pada ketika itu, tiba-tiba pertemuan dan perjanjian dengan Allah, hal keadaan untuk bertemu dengan Allah, untuk hal keadaan bertawajuh kepada Allah, untuk keadaan bermuamalah, berbisik dengan Allah, sampai kepada yang rindu kepada zat yang dirindu. Agak-agak bagaimana kegembiraan manusia menyambut tahajud atas panggilan daripada Allah. Itu aja pun. Macam subuh, ada orang sembahyang subuh, tapi dia pergi dia melelong macam kuda baca lembu demam. Pergi sembahyang, dia sembahyang tu sikit kurang je, dan sujud tu lama sikit, dapat dah selelap. Allah. Dia dah terlelap sekejap, serenggut, Allah. Gitu. Faham? Sebab tu kadang-kadang imam baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah subuh sambut apa dia? Amin. Kau perasan tak subuh? Makmum dia macam kuda kena id sambut siapa. Tapi okeylah daripada yang tak datang tu. Sebab tu kadang-kadang bila dia sembahyang subuh tu, dia sembahyang tapi dengan keadaan tak melayan Tuhan. Kau tahu tak yang bangkitkan kau tidur siapa? Siapa yang gendakkan hati kau datang ke masjid? Siapa yang gerakkan? Allah. Semua urusan Allah. Bila tiba dekat masjid, apa yang Allah tunggu dekat kau? Hamparan hati kau di saat orang lain tak dipilih, kau dipilih naik masjid. Bagaimana kau hamparkan hati kau untuk ditilik oleh Allah? Bagaimana hati kau layan Tuhan? Rupa dalam keadaan dia semayang, pergi datang masjid, Allahu Akbar, Allah dah hantar aku datang masjid, rupa hati tak nak berhadap Allah, duk layankan mengantuk lagi, duk layankan mengantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Alamak, hari ini Jumaat pula. Surah yang panjang, Allahu Akbar. Kalau aku tahu, aku sembahyang subuh kat rumah. Kau ingat tak ada ke hati insan-insan mangkuk ni mengungut macam tu? Ada bang. Tak pula anak-anak muda di atas 4, di atas 5 yang bapak dia paksa datang sembahyang. Imam nak toli muka dia pun takut tahu. Apa dia datang paksa dia sembahyang, kau pergi sembahyang. Dah muka dia kusuk orang, dia tengok imam pun nak makan. Kalau dia warning imam, kau baca surah panjang, aku gembat. Mau imam baca inak ta'ina pada tuan. Budak di atas 4, di atas 5 bila pak dia paksa macam tu. Ini amal semua orang boleh dirikan, tapi yang Tuhan tak daripada amal itu ialah hamparan hati kau. Kadar mana kau menyambut Tuhan, kadar mana kau paparkan untuk Allah. Apa di antara yang kau nak tunjukkan dengan Tuhan tentang hati kau? Ya Allah, telah kau pilihkan aku untuk beribadat kepada Engkau, kau gerakkan, kau tolak bagi segala halangan hingga aku berada di atas masjid pada hari ini. Maka tolak pada ketika itu, hamparkan hati. Aku tak nampak segala daya dan upaya ini, melainkan segala ibadat ini tertegak dengan pertolongan kau. Allahu Akbar. Raihkan atas tarikan Tuhan. Oh, kan sedap ibadat. Ya. Nak buat macam mana? Pagi-pagi. Time pagi-pagi banyak pula sembahyang atas kursi. Maghrib tak banyak. Subuh komen bah.
Cukup main banyak. Allahu Akbar. Sedih bang Kau jangan bangga aku dah duduk kursi walau mana-mana pun aku sakit, aku dapat juga semayang duduk atas kursi. Itu ayat kau. Tapi ayat kitab dia lain. Macam mana Allah dah tarik aku nikmat rokok, Allah dah tarik aku nikmat sujud. Banyakkan istighfar. Ya. Semayang tarawih, dia duduk atas kursi. Imam sami Allah, dia dah tegak. Imam lambat. Aku yang kaki sakit ni lagi cepat. Apa dia? Sembahyang tarawih lah bang. Sembahyang tarawih. Maka itu dah cerita dia. Saya ingin kerekaskan. Dia katakan terjadi dan kau dapatkan pada hal keadaan lazat dan jinak-jinak dan hudur serta Allah Ta'ala. Maka hampirkan oleh kamu kepada Allah, menyucikan hati kamu, yakni Baitullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia tahu bahawa kalam dia, perkataan dia dibaca. Perkataan dia didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tunduk jaga bagi adab. Dia tahu bahawa dia sedang ditilik oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak ada gambaran dalam hati dia melainkan mengenangkan tentang urusan dengan Allah. Pasal dia tahu Tuhan itu maha menilik zahir dan batin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hal keadaan tak ada lagi dalam niat dia semayang cita-cita kerana nakkan syurga, nakkan neraka, nakkan takutkan neraka, nakkan bidadari dan sebagainya. Dia tahu bahawa tak ada semayang ini melainkan nak menzahirkan pengabdian diri kepada Allah. Yang kau cita-cita, yang kau niatkan, apa tujuan kau beramal, hal keadaan kau matikan kerana seluruh itu Allah mengetahui apa tujuan kau beramal. Adakah kau beramal kerana nakkan bidadari? Adakah kau beramal nakkan nikmatku di syurga? Adakah kau beramal kerana kau minta aku tolong lepaskan neraka? Adakah kau beramal minta aku pelihara akan diri kau? Bukan kalau seandainya aku tidak jadikan syurga dan neraka, adakah aku ini Tuhan yang tak layak untuk disembah? Itu kalam hikam. Kalam siapa? Syekh bin Ata'ala. Buka dalam hadis kursi. Ya Allah, kurniakan aku syurga, kurniakan aku ke syurga, kurniakan aku syurga, banyakkan aku bidadari. Pandai pula nak bidadari. Atas dunia satu je. Kat dunia tu ada satu. Bangun pagi tengok muka dia, Masya Allah. Lajulah baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bini dah tua, tiba-tiba dapat bidadari muda. Tiba-tiba bini kau datang besok, pegang kau. Abang. Kalau nama kau siapa? Nama kau siapa? Amran. Abang Am. Siapa lagi? Siapa lah nama kau? Abang ke. Duk panggil nama abang. Bidadari kata, belah. Jangan pegang lelaki ini. Lalu ditanya, kenapa ini suami aku? Dia adalah suami kau di atas dunia, di akhirat dia adalah milik kami. Nak minang bidadari, dia punya mas kahwin apa? Qiyamul Lail. Kau bangun saja Qiyamul Lail, Allah dah peruntukkan satu bidadari untuk kau. Sepatutnya cerita ni kau tak boleh dengar kat sini, suara depan. Faham? Ini cerita masalah khalis li wajihlah. Nak cerita kelebihan macam tu, aku boleh dah cerita sikit. Orang tanya, bila tanya apakah dia di antara hantaran dan mas kahwin pada bidadari, Qiyamul Lail. Bangun tengah malam Qiyamul Lail, bergebut bidadari akan kata, dia bakal suami aku. Rabi'atul Adawiyah haqaddasallahu ruhaha wa sirraha. Apa di antara Rabi'atul Adawiyah? Ketika dalam keadaan dia demam satu ketikanya, lalu dalam keadaan dia tak dapat nak melakukan tahajud, lalu malam dalam keadaan dia tertidur, tiba-tiba kanak-kanak yang berada dalam syurga bawa hidangan-hidangan lalu depan Rabi'atul Adawiyah. Tiba-tiba dalam keadaan tak bagi pada Rabi'atul Adawiyah, lalu kata seorang daripada budak pelayan, bukankah ini dikatakan hadiah yang dibagi oleh Allah kepada Rabi'atul Adawiyah? Maka jawab budak yang seorang yang bawa hadiah daripada dia, ya betul, hadiah ini adalah untuk Rabi'atul Adawiyah, tapi oleh kerana malam tadi dia tidak bangun untuk bertahajud dengan sebab daripada keuzuran, maka Allah perintahkan hadiah ini dihantarkan kepada yang lain. Itu tahajud. Faham? Dia sepatut orang tua-tua ni tahajud dia lebih kuat, dia lagi bagus. Pasal dia bangun pukul 4 pagi, dia pusing-pusing, tengok muka bini, dah tak boleh tidur lagi. Cabut, pergi angkat sembahyang. Kalau budak-budak muda, ya betul lah. Dia tengok bini dia, mata lagi, selit-solit lagi. Bulu mata palsu cantik, macam kebawah balau. Melengkuk-lengkuk, boleh sangkut lah, boleh letak kok sebatang lah atas kening ni tu, atas bulu mata ni.
Faham? Kalau yang muda-muda lah. Tengok pipi merah-merah, gencunya merah, bangun tidur. Bila kena radio basi dah meleleh. Dah macam sitorah makan anak. Sitorah harimau jadian. Bila tengok bini dia cun, dia pun peluk balik. Ya mungkin lah dia gagal pasal bini dia muda. Yang kita dah tua ni, ya Allah. Peluk-peluk tengok, Allahu Akbar, cepatlah kau bangun. Bala kau tengok muka dia lama-lama dah baik. Dah tu pula tidur gigi tak pasang. Dia hembus tu tergenti dia sekipas dia. Itu pun kau boleh tidur sebelah lagi apa dia. Bila bangun-bangun tengok, ya Allah, macam mana aku separuh gila orang ni dulu, ya Allah. Rupa dah tua macam ni rupanya. Aku pun tak perasan. Ingat muka dia ke, ingatkan selimut, sama-sama penyuk rupa tu. Sebab orang tua lagi cepat bangun tahajud. Dia sedar-sedar tengok muka dia. Masya Allah, Masya Allah. Ya Allah, selamatkan aku, ya Allah. Tetapkan iman aku. Tuh, pergi. Kalau kau dah tengok muka bini kau dah tua, takkan kau boleh tidur lagi bang. Bongkau je lah. Bangun. Kejutkan bini. Mak kau, bangun. Faham? Kalau anak-anak tu kejut. Nak, bangun nak. Engkau dah balik nak. Kubur tu gelap nak. Nabi kata yang menerangkan dia adalah tahajud. Bangun nak, sembahyang 2 rakaat nak. Bangun nak. Dia bangun. Macam tu dia. Faham? Kejutkan anak. Sampai Al-Ghazali aja. Kalau anak kau baru lahir 5 tahun, 2 tahun, setahun, 2 tahun pun, tak payah waktu tahajud tu kau kejutkan anak kau. Biar dia terjaga pada jam pada ketika itu. Akan jadi lazim pada ketika itu. Asal pukul 4 dia akan tersedau. Asal pukul 4 dia tersedau. Kejut anak-anak dahara, anak perempuan, anak lelaki bangun nak tahajud, buat perlahan-lahan nak, cahaya kubur tu gelap nak. Rasulullah kata penerang dia adalah tahajud. Masuk pula pada bini. Kejutkan bini pula. Hei, kau dah tua. Kubur gelap, kau tahu. Bangun. Dia bangun dah. Pergi pilih air 8 langkah. Dia sumpah kau 80. Faham? Kalau 4 mentua ada, nyanyi dia. Oi orang tua, kubur tu gelap. Bangun orang tua. Oi, kubur tu gelap. Kejutkan mak mentua kau. Suka-suka datang nak bercuti rumah menantu. Ajak sama-sama ibadat. Sepatut kau pak mentua, menantu, melahal keadaan pak mentua, mak mentua. Kau bantu anak menantu kau bimbing kepada amal. Rupa kau datang membuta je. Allah Akbar. Nak buat macam mana? Ya bang. Pergi kawasan Bukit Gambai. Pergi dalam kawasan-kawasan Kelebang. Tengok pukul 3 pagi, 4 pagi anak muda masih lagi duduk dekat kedai. Sampai saya nak pergi kuliah subuh, 4:30 pagi. Anak muda duduk main lagi handphone, duduk main game lagi tuan-tuan. Duduk main game lagi. Tak nampak nak buat macam mana? Tuhan nak jadikan agenda dia jadi macam tu lah bang. Ya Allah, kesian. Tengok. Nak buat macam mana? Orang tak nampak lagi pada agama. Dia nak tengok macam tu. Hoi. Bawa kata, mana lebih baik? Baik negara China ke baik negara Malaysia? Kalau pergi urusan dengan Tuhan, yang mana lebih hampir? Lebih hampir lagi urusan negara China. Allah datangkan dengan satu wabak pada ketika itu, beribu orang masuk Islam, tuan-tuan. Kita Allah datangkan nikmat, beribu orang murtad dalam keadaan tak nak pada agama, dah tak percaya, dah ringan pada agama, dah longgar pada i'tiqad. Faham bang? Mana lebih hampir kepada Allah, negara yang kena bala dengan negara yang penuh nikmat. Negara penuh nikmat, manusia akan lalai daripada Allah. Negara yang didatangkan bala, manusia akan bergantung dan berpaut kepada Allah. Yang ini saya cara didik dan ternak hati manusia yang sedang mabuk dalam harta, tuan-tuan. Okey, dah. Sian tengok. Allah, sikit lagi. Habiskan ayat. Jadi kosongkan hati. Bila tengok orang, hati jangan bercakap. Tengok orang, jangan buruk sangka. Bila tak dia ada kelebihan, jangan riak takabur. Bila tengok orang tak sembahyang, jangan ngesok ujub diri kau dah baik. Bila datang di antara minta sedekah, pandang yang itu hantaran daripada Allah. Bagi walaupun 10 sen, 20 sen. Bila ada datang orang yang minta makanan, jangan dihina. Mungkin di antara Allah menghantarkan antara wali-walinya untuk bertemu dia dengan kau. Bila didatangkan pada ketika itu sesuatu yang hal keadaan menggugat nafsu kau pandang urusan Allah terlebih dahulu. Kenapa dia datang dekat kau? Kenapa Allah hantar dekat kau? Apa yang Tuhan hendakkan daripada kau? Bila kau baca muamalah hati kau dengan Tuhan, segala alam ni di bawah perancangan Tuhan, tuan-tuan. Ya bang? Kena faham lah. Kalau kata Hasan Al-Basri dia duduk pun, dia tengok budak muda dia. Dia ni muda-muda minta sedekah. Kan dia boleh bekerja. Cukup cakap dalam hati saja.
Madam dalam keadaan dia baca beramal, tiba-tiba Allah badakan dia tertidur. Bila dalam keadaan dia tertidur, dia mimpi hal keadaan berada dalam satu tempat yang cantik. Lalu tiba-tiba datang dayang-dayang, bawakan pada ketika itu jamuan. Dia pun buka tudung saji pada ketika itu, tengok tudung saji ini ada kepala orang, tudung saji ini ada tangan orang, tudung saji ini ada kaki orang. Apakah ini wahai Allah? Ini adalah laki-laki yang telah kau umpat masa ketika siang tadi, yang kau mengatakan kalau dia bekerjakan baik, dia mudah-mudahan minta sedekah. Padahal dia berkata dalam hati saja, menggugat hal keadaan tergugat antara hubungan batin dia dengan Allah. Faham bang? Kena faham betul-betul. Kalau Yazid Al-Bistami dia berdoa di manis-manis, lazat di munajat dengan Tuhan. Satu ketika budak muda datang bawa apple merah cantik. Lalu dia kata, "Mak Datuk, cantiknya buah apple ni." Malam dia beramal, lalu tiba-tiba dia tak rasa manis berhubung dengan Tuhan. Tiba-tiba dia bertanya, "Apakah yang menghijabkan aku wahai Allah?" Rupa-rupanya engkau memuji kecantikan buah apple, tidak engkau memuji bagi zat yang telah mengadakan buah apple. Hal keadaan kau lebih memandang ada satu kecantikan hingga kau lupa pada jamal kecantikan Allah Ta'ala. Maka terbalalah Yazid Al-Bistami, sekadar tergelincir sikit. Kalau orang ada pilihan daripada Allah, dia tergelincir, dia akan dapat teguran. Kalau orang ada pilihan daripada Allah, dia tergelincir, dia akan dibalakan, tapi diberikan peringatan. Kalau orang tergelincir kepada Allah dan sampai 2 bulan pun tak ada apa, kalau dia tergelincir dengan Tuhan, hal keadaan ibadat dia macam biasa, yang ini awam, yang ini ibadat orang biasa, yang mana dia belum lagi mendapat tarbiyah daripada Allah. Allah kalau tarbiyah, kau tergelincir, kau akan kena. Bila Nabi Sulaiman AS dia naik, perintahkan angin bawa dia. Lalu baju dia berkibar-kibar pada ketika itu. Lalu dia tengok baju ni, alangkah cantiknya baju ni. Dia tengok, katalah, alangkah cantik baju ni. Lalu Allah perintahkan, "Hei angin, turunkan Sulaiman." Maka dibawa turun. Bawa turun. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, apakah di antara kesilapan? Maka jawab kata Allah bahawa wahyukan kepada Sulaiman adalah memujikan kecantikan baju yang ada kau puji, tidak kau puji akan kecantikan yang ada kepada Allah Ta'ala. Itu satu. Bila dia kata nak buat jamuan, dia terlupa bersandar pada hubungan dengan Tuhan. Dia akan buat jamuan sepanjang-panjang daripada pantai, berjauh-jauh pantai dia buat jamuan. Nak tunjukkan kerajaan dia. Lalu terlupa dia bersandar dia kepada Allah Ta'ala. Bila hari nak tiba jamuan, Allah perintahkan satu ikan naik atas darat, makan seluruh daripada jamuan sepanjang pantai pada ketika itu. Tanya, di mana kesilapan? Lalu Allah turunkan, bagi tahu di mana kesilapan dia. Faham tak? Faham? Nabi Allah Yaqub, kenapa dihilangkan Yusuf daripada pandangan dia? Cuma satu saja tergelintir perkataan dia. Bila di antara adik-beradik Yusuf alaihissalam nak bawa Nabi Yusuf berjalan, dia rasa risau. Bila dilepaskan juga, Nabi Yusuf tercakap satu patah saja. Satu perkataan, satu ayat dia. Dia kata, "Bawalah Yusuf ni baik-baik, aku serahkan Yusuf kepada kamu," yakni kepada abang-abang dia. Bila pergi saja Nabi Yusuf, wahyu pun turun. "Kenapa kamu serahkan Yusuf kepada abang-abang dia, tidak kau serahkan kepada aku?" kata Allah. Lalu dibalakan dapat fitnah, Yusuf telah dimakan serigala, dibawakan dalil baju di dalam keadaan berdarah. Bagaimana perasaan seorang bapa bila dapat berita dalam keadaan demikian? Di mana kesilapan dia Nabi Yaqub alaihissalam bila dia menyerahkan urusan anak dia kepada abang-abang dia, tidak menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Banyak cerita bang, kesilapan yang dikenakan pada para nabi dan wali-wali. Allah bagi jawapan dia secara tunai. Baik? Allah bagi jawapan secara tunai. Kita tak ada apa pun. Semalam orang hantar, nampak bangsa-bangsa Melayu, nampak bangsa-bangsa Melayu, nampak cara bercakap tu orang Islam, cara baca ayat Quran tu orang Islam. Dia dah mula ambil baca, dia ambilnya colok-colok yang orang kafir buat sembahyang ni. Dia pergi dekat duduk satu tiang, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini cerita akidah. Cerita akidah bang, bukan cerita fiqah, cerita akidah. Longgar sangat. Silap, sampai ada silap, saya tak kata. Kalau saya nak katakan silap, saya tak kira siapa-siapa pun saya nak kata silap. Mungkin silap kod pendidikan negara, mungkin silap kod jabatan pelajaran. Sejak budak dalam keadaan bersih umuh dalam keadaan 6 tahun sampai budak di atas 5-17 tahun, kita nak benamkan akidah tentang ketuhanan Allah. Kosong negara tuan-tuan. Akhirnya agama jadi satu permainan. Nak buat macam mana? Orang cerita dulu tauhid.
Duk sibuk dia. Duk sibuk. Apple. Orange. Belajar kat sekolah lah. Belajar usah. Itu dia belajar. Negaraku. Tak apalah tu. Hak cinta negara tak ada masalah. Tambah lagi lagu. Melaka negeri, Melaka. Ngapal pula lagu Melaka, negeri Melaka. Aku sampai ketua aku hafal. Kadang-kadang boring keluar juga suara. Tempat tumpah darah. Bakal darah bang. Dia jawab, dia pelik. Akidah di mana? Akidah di mana? Nak benamkan kepada anak bahawa kau ada Tuhan, Tuhan bapa adalah sama dengan Tuhan kau. Tuhan yang bapa jadikan bapa dan jadikan kau. Dia melihat, dia mendengar, dia mengetahui, dia berkuasa, dia maha keadaan dia berkehendak dan sebagainya. Terangkan kepada anak betul-betul dan mohkan anak tentang Tuhan. Jangan buat nak Allah marah. Jangan buat nak Allah marah. Jangan kasih manusia terjerum kepada dosa. Pasal orang Melayu tak takut dosa. Tapi bila dibenamkan dia tentang Allah, jangan nak Tuhan pencipta alam marah. Jangan nak Allah benci orang tak semayang. Jangan nak Allah benci orang tak pakai tudung. Jangan mak kau Allah benci orang pakai kain ketat. Jangan mak kau Allah benci orang pakai baju berkilat-kilat. Jangan mak kau Allah benci orang berjalan terdoncet-doncet macam bisul 10 biji kat punggung kau. Jangan mak kau, itu dia cakap. Mulakan ketakutkan dia tentang hubungan dia dengan Allah. Faham tu? Bangun subuh segan nak kat Tuhan. Allah bagi kita rezeki. Takkan kita nak sembahyang 2 rakaat pun tak boleh. Cuba mulakan ketuhanan dengan anak begitu. Diceritakan tentang azab. Kalau orang tak ada akidah, takut ke azab ni. Isra' Mi'raj dah beratus kali dah berlaku dalam Malaysia. Ada lagi perempuan Islam tak pakai tudung. Isra' Mi'raj dah berulang. Penceramah dah mati dan separuh. Ada lagi perempuan Melayu pakai ketat. Ada lagi orang seranding ikut adat istiadat orang jahiliah. Ada lagi orang Melayu yang melanggar pada perintah Allah. Ada lagi orang Melayu yang minum arak dan berjudi. Padahal cerita Isra' Mi'raj dah lama. Cerita tentang azab tak akan ada kesan bagi orang yang tak ada akidah. Faham? Tukar tajuk tu. Dah baik? Cukup baik? 2 minggu lepas aku datang, kau tak ada. Maka berjinak-jinakkan hadirkan hati kepada Tuhan. Mana kau pergi? Kau rasa di bawah CCTV besar ketuhanan. Allah melihat. Engkau nak kencing pun kau pastikan bahawa kau tak menghadap kiblat. Pasal Tuhan sedang mengencing. Engkau nak buat apa pun, nak berludah, kau pastikan tidak arah kiblat dan tidak sebelah kanan. Kerana Allah sentiasa mengertikan. Pegang satu aja dah. Pun ibu tauhid. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Merayap di atas muka bumi ini. Kalau 3 dia terbenam, selamat tuan-tuan. Faham? Pakai kopiah. Terlupa pada tauhid. Tengok punggung bergoyang sekarang, lambat kau toleh. Pasal kau terlupa Tuhan melihat kau. Lalu kau melihat kepada benda yang dibenci oleh Allah. Bila kau cerita-cerita, dengar cerita-cerita, orang tahu, kau tahu cerita tak? Kau tahu cerita? Kisah apa? Ada budak kecil hal keadaan, ada budak kecil bergaduh-bergaduh. Mak dia beli satu kursi, dia berkebut ramai-ramai. Ni kisah cerita kanak-kanak tadi kalah. Mak dia beli satu kursi, kemudian dia berkebut ramai-ramai. Bergolek-golek dia nak dapatkan kursi itu. Kursi satu, nak berkebut dorang begini-gini. Sebab itu, kalau dia dengar, kalau dia tahu dia ada tauhid, Tuhan yang disembah, yang jadikan dia itu maha mendengar. Nescaya dia tak akan mengumpat cerita orang. Dia tak akan gosakkan telinga ni tadi untuk mencerita tentang keaiban orang. Pegang 3 aja dulu. Yang lain tu dalam bab pesit bola. Nak berjalan dengan kudrat dan iradat. Nak beramal dengan haudah dan kuah ketuhanan. Dah lepas tu pasang 3. Mana kau pergi, kau takkan lepas daripada CCTV besar Tuhan. Apa yang kau nak cakap, dia takkan lepas daripada sama ketuhanan. Apa yang kau rancang tentang sama ada baik ataupun buruk. Sama ada kau nak buruk sangka dengan Tuhan. Ataupun dalam keadaan kau nak rontohkan agama Allah. Ataupun kau nak menjahanamkan bagi agama itu. Dia maklum dalam ilmu Allah. Jangan ada perancangan dalam hati. Dah. Wallahu'alam. Ada kertas tu? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma